tak tahulah. Jalannya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. So kita boleh Nabil lah macam biasa Bil. Bil. Kalau Nabil tak gaduh. Nabil mulakan Al-Fatihah, lepas tu baca doa. Okay. So mulakan Nabil. Nabil ada tak? Ada. Ada. Okay. Bismillah. Teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan tanzil alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey. Untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak awak tengok satu video. Dan kita akan bincangkan bersama apa yang hujan. Apa yang dibincangkan oleh video tu lah. Air Optics Plus Hydroglide. RM1 saya tak mampu, tapi dengan saya memberi darah. Okey, boleh dengar tak? Nama saya Tahir bin Mak Isa. Saya berumur 52 tahun. Saya mempunyai grup kumpulan darah AB. Saya telah menderma sebanyak 298 kali. Saya mula menderma tahun 1986. Saya dah aktif dalam derma sebab saya dapat peluang derma di Pusat Darah Negara sebab pasal dulu saya pasal derma di GH. Benda sebab cakap dia kata, wah grup awak AB. Oh, ni jarang dapat grup darah macam ni kan. Dia kata, awak boleh selalu menderma lah. Dia kata mungkin kita perlukan darah jenis macam ni kan. Sebenarnya yang membuat saya macam itu saya anggap sebagai tanggungjawab saya sebagai seorang manusia di dalam dunia ni lah kan. Di samping itu saya boleh menolong orang, tak kira lah mungkin yang saya tolong tu orang terdekat ke orang yang saya tak kenal ke. Mungkin daripada segi RM1 saya tak mampu, tapi dengan saya memberi darah tu saya rasa lebih bernilai lagi daripada RM1. Daripada pertemuan hari ni saya lagi merasa macam lagi saya nak tolong orang sebab saya dapat jumpa dengan dia orang, orang macam ni yang memalukan. Tadi pun saya rasa macam nak menitis air mata saya tadi. Saya jumpa dengan dia orang. Especially saya jumpa yang ibu yang mengandung yang ada penyakit thalassemia tu. So banyak yang dia orang ucap terima kasih lah kepada saya kan. Konsep menerima darah ni memang dah lama tapi kita tak tahu siapa yang menerima darah kita. Tapi dengan kita tengok hari ni pertemuan saya dengan ni, oh baru saya tahu inilah penyatuan yang berbilang bangsa yang ada di Malaysia ni dan menerima darah kita. Dalam darah dia orang ada darah saya. Okey. So, video tadi pasal apa? Derma darah. Pendermaan darah. Okey. So, dalam menderma darah, apa benda yang paling penting sekali? Apa yang perlu? Jenis darah. Jenis darah. Okey, jenis darah tu kurang tepatlah kita guna kumpulan darah. Okey, so kumpulan darah. So, kumpulan darah yang awak tahu ada berapa? 4. 4? Apa dia? Ada 4? A, B, AB, O. A, B. Oh, yes. Okey. So kita ada 4 jenis kumpulan darah tu. Okey, so tapi biasa kita sebut A, B, O lah sebab kita ada A, B tu adalah macam asal daripada A, B juga. Okey, so hari ni kita akan belajar tentang tu. Kita akan belajar tentang benda yang paling penting dalam penerimaan darah iaitu kumpulan darah manusia. Okey.
Okey, dalam topik 10.5 kumpulan darah manusia ni, kita akan belajar tentang untuk memerihalkan kumpulan darah ABO ni tadi. Kita akan menghubung kaitkan kumpulan darah ABO dengan pendermaan darah macam video tadi. Kita akan memerihalkan faktor rhesus dan kita akan menakul faktor rhesus yang tidak sepadan terhadap kehamilan. Okey? Okey. Now, apa yang kamu tahu pasal pendermaan darah? Tadi awak kata jenis tentang kumpulan darah manusia kan? Okey. So, kamu tahu tak kumpulan darah kamu? Tak. Tak. Tak pernah ada check Okey, so biasanya kat sekolah kita akan buat lah uji gaji tu tapi sekarang tak boleh kan? So, penting lah untuk kita tahu kumpulan darah kita untuk sebelum kita boleh memulakan pendermaan darah kan. So kita akan belajar tentang kumpulan darah manusia. So kumpulan darah ni kita ada A, B, dan O. So setiap kumpulan darah ni dia ada ciri dia sendiri yang menyatakan dia adalah kumpulan darah jenis apa. So kita akan tengok dua benda iaitu antigen yang ada pada sel darah merah dan antibody yang ada dalam serum darah tadi. Okay, so mula-mula kita akan tengok pasal kumpulan darah A. Now, kalau awak tengok, kumpulan darah A ni, dia mempunyai antigen A. So dekat dia punya darah merah, sel darah merah ni, awak boleh nampak dia dekat atas dia ada sel antigen A. Dan dekat plasma darah dia akan terdapatnya antibody atau antibody anti-B. So apa maksud antibody? Apa antibody? Siapa tahu antibody tu apa? Guys? Tak ada yang tahu? Okay, antibody ni adalah apa dia? Ambil cepat. Tak tahu? Okay. Antibody ni adalah kita punya sistem, salah satu sistem pertahanan dia lah. So antibody ni dia boleh melekat pada satu-satu antigen tertentu je. Jadi macam antibody anti-B ni, dia boleh melekat dekat antigen B. Okay, so dia kumpulan darah A, dia ada antibody B. Okay. Lepas tu kita ada kumpulan darah B. So kumpulan darah B dia terbalik pula daripada A tadi. So dia ada antigen B pada sel darah merah dan dia ada antibody anti-A dalam serum darah dia. So boleh tengok kat sini. Di mana dia punya dekat atas sel darah merah ni tadi ada antigen B. Dan dekat dia punya dekat dia punya serum darah ada antibody anti-A. So dia anti dengan A tadi. Okay, so kalau dia ada anti ni, jadi A dengan B tu boleh bercampur tak? Boleh. Boleh? Kurang tepat. Okay, dia sebenarnya tak boleh sebab, okay, cuba awak bayangkan. Kalau kumpulan darah kumpulan darah A tadi, dia ada antigen, kumpulan darah tadi, contohlah kita campurkan B ke dalam A. So B tadi dia ada antigen A, dia ada antigen B. So antigen B tu dia akan melekat pada antibody B. Okay? So bila dia melekat, bila dia bercantum, dia akan menghasilkan, dia akan menyebabkan kita punya darah tu akan berlaku pengaglutinan. Di mana awak punya darah tu akan bergumpal sesama dia. So darah A dengan darah B dia tak boleh bercampur. Okay, so next kita ada kumpulan darah AB. Kumpulan darah AB ni pula, dia memang terbahagi daripada, dia memang ada antigen A dan antigen B. Tapi dia tak ada kedua-dua antibody tadi. Jadinya, nanti kita akan bincangkan dalam pendermaan tadi. Kiranya dia dalam kumpulan darah AB, kita tak jumpa sebarang antibody. Dia hanya ada antigen dia dalam dia punya atas dia punya permukaan sel darah merah hanya ada antigen A dan antigen B.
Dan dia punya plasma dalam serum darah dia tak ada sebarang antibody yang boleh ditemui, sama ada antibody A ataupun antibody B. Okay. Dan last sekali kita ada kumpulan darah O. So kumpulan darah O ni dia bersih, dia tak ada sebarang antigen atas dia. So awak boleh tengok sendiri atas ni tak ada sebarang antigen. Tapi dia ada antibody A, antibody anti-A dan antibody anti-B. Jadi dia tak boleh bercampur dengan sebarang darah lain. Dia tak boleh campur dengan darah A, dia tak boleh campur dengan darah B, dia tak boleh campur dengan darah AB. Sebab darah-darah tadi, sebab dalam jenis kumpulan darah O, dia mempunyai antibody yang antibody anti-A dan anti-B. Okey, faham tak? Kenapa dia tak ada antigen Kenapa dia tak ada antigen? Sebabkan dia tak ada antigen tu lah kita namakan dia darah O. Dia tak perlukan antigen tu. Maksudnya dia ada antibody je. Memang dia punya ciri kumpulan darah O tu dia tak ada antigen. Dia tak ada antigen A, antigen B. Antigen yang adalah atas badan kita ada dua je, anti-A dan anti-B saja. So sebabkan darah O ni dia tak ada kedua-dua antigen tu, so nama dia O. Dia kosong, dia tak ada antigen A atau antigen B. Oh, faham. Okay, tapi dia terbalik dengan AB tadi. Dia mempunyai antibody, anti-A dan anti-B dalam serum darah dia. So dia ada antibody. Jadi, bila kita fikir, sebabkan dia ada antibody, so dia tak boleh campur dengan mana-mana darah pun. Sebab bila masuk je jenis kumpulan darah lain, dia akan mula melakukan pengaglutinan tadi. Dia akan bergumpal. So dia tak boleh bercampur dengan darah lain. Maksudnya kalau kita darah O, kita tak boleh ambil orang dari darah jenis kumpulan darah A, B ataupun AB. Okay, so dekat situlah kita akan belajar tentang kesesuaian kumpulan darah penderma dengan penerima. Okay, so dekat situlah boleh tengok dekat depan ni. Okay, di mana kumpulan darah A, kalau awak tengok sini, kumpulan darah A, kepada siapa je dia boleh menderma. Okay, so kumpulan darah A ni, kita boleh derma hanya kepada darah A dan darah AB saja. Manakala terima, maksudnya kalau kita orang darah A, kita boleh terima dari siapa? So kita boleh terima darah daripada kumpulan A dan O. Okay? Dan kemudian kalau kumpulan B pula, kita boleh terima dari darah B dan AB. Kita boleh dermakan kepada orang yang berdarah B dan AB. Okay? Lepas tu kita boleh menerima kumpulan darah B dan O. Okay? Then next kita ada AB. So AB ni dia boleh dermakan darah hanya kepada kumpulan darah AB saja. So kalau dia nak menderma, dia hanya boleh AB. Macam pakcik tadi dekat video tadi, kenapa dia rare? Sebab AB ni dia tak boleh share dengan orang lain. Dia boleh terima dari dia je. Dia boleh derma, dia boleh berikan kepada dia saja. Tapi specialnya darah AB ni, bila dia sakit, contoh dia yang perlukan darah, dia boleh terima daripada kesemua jenis darah lain. Sebab tu AB ni kita kenali sebagai penerima universal. Okay, ingat kata kunci dia ialah penerima universal. So darah AB ni tadi adalah penerima universal. Sebab dia boleh terima dengan semua jenis darah. Okay, kalau awak ada darah AB, awak tak perlu risau sangatlah kalau awak kekurangan darah. Sebab awak boleh terima dari mana-mana jenis darah sekalipun. Okay, tapi terbalik pula dengan, ya, ada soalan ke? Ya? Okay. Okay, so terbalik pula dengan darah O. So darah O ni, dia boleh derma kepada semua. Iaitu A, B, AB, O, semua tak kisah, boleh. So once awak berdarah O, awak dermakan darah, awak boleh bagi kepada sesiapa saja. Okay, tapi bila bab menerima, kita boleh menerima hanya kepada darah O sahaja. Kita boleh, kalau kita orang jenis darah O, kita sakit,
kita akan beri kepada, kita boleh terima hanya daripada jenis darah kita saja, O. So itu sebabnya dia dikenali sebagai, yes, tadi ada kawan awak cakap dekat ruang chat, dia adalah penderma universal. Okay, so penderma universal. Itu adalah jenis darah O. So ada tak? Memang tak ada siapa tahu jenis darah dia? Tak ada? Okay. Now, untuk kita ulang tadi. Okay, katakanlah saya ada, katakan Mazrin ada darah jenis B. So, kepada siapa je yang Mazrin boleh dermakan? B dengan AB. B dengan AB, okay. Now, Nabil. Okay, katakan awak ada jenis darah AB. Kepada siapa awak boleh terima, dari siapa awak boleh terima darah? Dari semua Dari semua, yes. Dan awak dikenali sebagai? penerima universal. Penerima. Penerima universal, okay. So awak dikenali sebagai penerima universal. Okay, macam mana pula dengan Adib? Ya, cikgu. Okay, so katakan awak darah O. So kepada siapa je awak boleh dermakan? Ada semua. Pada semua, okay. So awak dikenali sebagai? Penderma universal. Penderma universal, yes. So itu adalah tentang kumpulan darah ni. Kesesuaian kumpulan darah, penderma dengan penerima. So apa yang akan jadi, tadi saya kata kalau percampuran antara darah yang tak sesuai tu berlaku. Darahnya Pengaglutinat. berkumpul. Yes, darah dia bergumpal, betul. Okay, so itu yang akan jadi. Awak faham tak konsep dia kenapa dia boleh bergumpal tadi? Faham tak? Pasal antigen dan antibody ni tadi. Faham tak? Ada yang tak faham boleh cakap. Saya boleh ulang balik. Macam mana dia bergumpal nak cikgu? Kita kan ada, okey. Siapa ingat lagi kita ada faktor faktor yang menyebabkan pembekuan darah tu kan? Betul tak? Cikgu, kalau darah bergumpal orang tu akan mati. Yes, kita boleh mati kalau kita bila kita darah, kumpulan darah yang berbeza bergumpal dalam darah kita. Macam kita belajar pasal embolisma kan? Ingat lagi tak? Kita belajar pasal embolisma. Apa akan jadi kalau darah bergumpal? Sebelum darah bergumpal, mati. Serangan jantung. Yes, boleh kena serangan jantung kan, sebab kita punya, kenapa? Apa jadi kat salur darah kita tu? Kalau Tersumbat. yes, darah kita boleh tersumbat. So, bila antigen, afwan, betul. So, bila antigen, bila antibody ni, dia special tau. Dia macam mangga dan dia perlukan kunci. So, antigen ni, antibody ni tadi, bila dia detect kawan dia adalah, bukan kawan dia lah, lawan dia. Contoh awak daripada kumpulan darah A, kan? Macam tadi, ni tadi. Awak kumpulan darah A. Kumpulan darah A, awak ada antigen A. So antigen A ni hanya boleh bergabung dengan anti-B. Mana saya punya pen? Okay, tak apalah. Okay. So, katakan awak ada antigen A, dia hanya boleh bergabung dengan anti-A. Bila badan kita ni pandai tau. Bila kita jumpa dengan benda yang asing, kan, dia akan detect benda tu dan dia akan badan kita akan hasilkan antibody, dan antibody tu hanya boleh bercantum dengan antigen yang tertentu je, yang bertepatan je dengan dia. So bila antigen A ni bergabung dengan anti-B, contoh percampuran berlaku antara darah A dengan darah B. So bila bercampur,
dia akan menyebabkan sistem badan kita tu kenal ada benda luar. Bila benda luar tu masuk dalam badan kita, badan kita akan mulalah proses untuk buang dia kan. So salah satu caranya badan kita berlakunya pengaglutinan tadi. Dia bergumpal tadi. Sebab dia nak buang darah-darah yang tak dikenali tu. So sebab tu berlakunya penggumpalan tadi. Okay? Faham tak setakat tu? Okay. Okay, so itu adalah tentang kumpulan darah. Okay, ada soalan lain tak pasal kumpulan darah? Ada? Tak ada. Okay. Yang lain-lain ada soalan? Tak ada. Okay. Okay, now. Itu cukup pasal kumpulan darah. Okay. Pernah tak awak dengar kalau kumpulan darah ni dia ada jenis positif dan negatif? Siapa pernah dengar? Ada kan? Okay. Contoh macam saya. Okay. Contoh macam saya. Saya berdarah B positif. So, positif tu apa? Melambangkan apa? Siapa tahu? Tak tahu. Okay. So, positif atau negatif tadi, dia merupakan faktor rhesus. Faktor rhesus ni ialah sejenis antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah. So, awak tengok kat sini, dia ada faktor rhesus. So, ada RH positif atau RH negatif. Okay. So, katakanlah sel darah merah individu yang mengandungi faktor RH ataupun antigen D. So, sebenarnya faktor RH tu, dia adalah sejenis antigen. Sama macam jenis darah tadi. Jenis darah A, B tadi yang atas dia ada antigen A, antigen B. So kita ada satu lagi jenis antigen yang menentukan kita punya kumpulan darah. So sekarang ni faktor rhesus. So dekat atas darah kita, kalau kita ada antigen D atas sel darah merah kita tadi, kita akan dikenali sebagai RH positif. Okay, so katakan saya tadi, saya jenis darah B positif. So B positif tu bermakna saya ada antigen D atas sel darah merah saya. Dan bertentangan pula dengan individu yang tak mempunyai faktor RH tadi, faktor rhesus tadi atau antigen D, kita akan kenali dia sebagai RH negatif. So maknanya dia tak ada antigen D tu atas sel darah merah dia tadi. Okay. Now, sekiranya kan apa yang berlaku kalau orang yang mempunyai rhesus positif menderma kepada penerima RH negatif. So darah penerima, awak yang contoh awak RH negatif dan awak terima darah dari saya. So awak sebagai penerima kan akan bertindak balas dengan menghasilkan antibody rhesus ataupun anti-D. Macam jenis darah tadi, kita ada antibody. Tapi yang tadi, antibody tadi, anti-A, anti-B tu, dia berlaku secara natural. Dia memang ada dalam badan kita. Tapi faktor rhesus ni tadi, kalau awak terima darah yang bertentangan daripada awak, baru awak akan menghasilkan antibody tu pada kali pertama. Kali pertama, awak cuma akan menghasilkan antibody tu. Okay? So, dia tak ada harm sangat lah. Dia tak ada masalah lah pada awak sangat. Cuma badan awak akan menghasilkan antibody. Sama macam contoh macam kita vaksin kan. Kalau kita vaksin, sama juga kita menghasilkan antibody untuk melawan kuman tu tadi. So maknanya lain kali kalau kuman tu datang, kita dah tahu dah itu kuman. So sama macam antigen dan antibody ni. Di mana kita bila kita orang yang berrhesus negatif, kita dapat darah orang yang ada antigen D ni tadi, rhesus positif tadi, badan kita akan mula menghasilkan antibody atau anti-D. Antibody anti-D. Okay? Antibody anti-D. Okay. So, bila kita terima satu lagi dos darah, katakan awak sakit lagi dan awak terima dos darah RH positif tu kali kedua. Tadi awak dah dapat dah ni. Awak dah menghasilkan antibody. So bila awak kali kedua,
Okey, dekat sinilah antibody rhesus ni akan menyebabkan pengaglutinin darah. So antibody awak tadi akan menyerang antigen yang masuk dalam darah awak. So dekat situ darah awak akan mula menggumpal sebab awak nak serang sel darah merah yang awak tak kenal tadi. Yang ada antigen. Awak tahu badan awak ni dia pintar tau. Dia kenal siapa dia punya musuh melalui antigen tadi lah. So bila dia kenal antigen ni, ini memang kena serang. So antibody awak akan terus serang antigen tadi dan menyebabkan pengaglutinin darah kepada penderma tu tadi. Jadi keadaan ni tadi boleh membawa maut. So macam awak cakap tadi, keadaan ni boleh bawa maut ke? Yes, pengaglutinin darah boleh membawa maut. Sebab apa? Sebab darah beku kan. So darah beku kalau dalam badan kita boleh menyumbatkan kita punya sel darah merah, kita punya salur darah. So boleh menyebabkan berlakunya stroke, boleh menyebabkan tekanan serangan jantung macam tu kan. So keadaan ni boleh membawa maut lah. Okey. So itu akan masuk dalam masalah kita seterusnya. Katakanlah kan, kita orang Asia ni biasanya kita ni rhesus positif. Okey. Katakanlah awak tiba-tiba rasa macam nak kahwin dengan orang putih lah. Awak nak kahwin dengan orang Inggeris kan. So orang Inggeris ni biasanya dia katakan dia berrhesus negatif. So biasanya dia berkaitan bangsa jugalah rhesus ni. So katakanlah awak nak kahwin dengan orang putih. Dan orang putih tu berdarah berrhesus negatif. Jadi awak sebagai yang positif, kalau awak perempuan, awak kahwin dengan lelaki berrhesus negatif, dia tak ada masalah tau. Tapi masalah akan timbul sekiranya kan apabila seseorang ibu rhesus negatif. Contohlah Nabil kata dia nak kahwin dengan orang putih. Lepas tu isteri dia tu berrhesus negatif. So dia orang kahwin dan isteri Nabil mengandung. Dan anak dalam kandungan tadi berrhesus positif. So maknanya isteri Nabil tadi dengan anak dia dalam kandungan dia tu mempunyai rhesus yang berbeza. Kan? Dia mempunyai rhesus yang berbeza. So dekat situ akan berlakunya masalah. Sebab dia bertentangan. Okey, kenapa dia bermasalah? Now, dalam bulan terakhir, serpihan darah fetus ni yang mengandungi antigen D ni akan merentasi plasenta dan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Okey? So boleh tengok sini. So pada bulan terakhir kandungan tu, darah baby ni tadi akan masuk sikit dalam sistem peredaran darah ibu. Bila darah bertentangan, bila rhesus berbeza, antigen daripada anak tadi masuk ke dalam ibu, apa akan jadi? Ibu tadi akan hasilkan apa? Antibody, yes. Ibu tu akan menghasilkan antibody yang kemudiannya mengalir kembali melalui sistem peredaran fetus. So ibu tadi dia menghasilkan antibody. So darah ibu tadi akan mengalir balik pula ke fetus dia, ke anak dia tadi. Now, kalau antibody antigen D tu bercampur dengan darah anak dia tadi, apa akan jadi? Darah bergumpal, yes, pengaglutinan berlaku. Badan anak tu akan antibody mak tu akan bertindaklah terhadap antigen yang ada dalam badan anak dia kan. So dia boleh memusnahkan sel darah merah bayi sebelum atau selepas dilahirkan. So akan timbul masalah lah sama ada baby tu sebab sel darah merah musnah kan. So kalau sel darah merah musnah, baby tu ada masalah lah kan. Tak cukup oksigen lah apa semua kan. Apa jadi kalau kita tak cukup sel darah merah? Hemolisis, yes, berlaku sel darah merah tadi dimusnahkan lah oleh antigen tadi. Antibody tadi. Sebabkan anak tu ada antigen. Tapi boleh hidup tak budak tu? Yeah. Okay, so dekat situ kita akan masuk ke slide seterusnya. Okay. Bila masa first time, okay, macam tadi, kita bila terima dos pertama, tak apa-apa. Cuma badan kita akan menghasilkan antibody. First time kita dapat darah tu, badan kita tak bertindak sangat pun terhadap darah tu.
darah kita cuma, badan kita cuma akan menghasilkan antibody terhadap antigen yang pernah masuk tu. So sekarang badan ibu ni akan mengandungi antibody terhadap rhesus D, anti-D tadi. Rhesus terhadap antigen D tadi. Ibu ni sekarang anak yang pertama tu tak ada apa. Okay, anak pertama tu boleh lahir lah. Dia mungkin berlaku sel darah merah tu dimusnahkan semua, tapi anak pertama tu boleh hidup sebab belum cukup teruk lagi. Tapi sekarang tadi ibu dia baru menghasilkan sikit, so dia bulan terakhir kan, so dia dah tak ada apa-apa. Tapi sekarang ibu ni dah ada antibody anti-D ni. So dia apa yang akan jadi seterusnya? Anak pertama ni dah tak ada apa-apa, dah lahir okey lah. Okay, so masalah ni timbul bila ibu ni mengandung lagi dan anak kedua ni mempunyai RH positif. So antibody anti-D yang telah sedia ada dalam tubuh badan ibu akan merantasi plasenta dan memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. So dia akan musnahkan sel darah merah tersebut. Kalau baby tu kali ni dia severe, teruk. Sebab dia ibu tu dah ada full on antibody tu. Dan kita antara ibu dan anak kan dia ada boleh rentas darah kan melalui apa? Placenta. Ya, placenta tadi kan. So ibu ni akan memusnahkan sel darah merah dia, sel darah merah anak dia. So gejala inilah kita kenali sebagai erythroblastosis fetalis. So fetus kedua ni akan mati jika digantikan dengan darah, jika tidak digantikan dengan darah RH negatif melalui proses pemindahan darah. So baby ni tadi kita kena gantikan pula darah dia dengan RH negatif. Okay. Now, dalam keadaan yang tak serius, baby kedua ni tadi mungkin menghidap anemia dan kecacatan kekal. Kiranya kalau baby tu dapat lahir pun, selamat pun dia tak mati, dia akan mempunyai masalah anemia lah. Anemia ni apa? Siapa tahu anemia? Darah merah tu. Yes, masalah kurang darah merah kan. So sebab tadi dia dah masalah ibu dia punya antibody yang lesu tu. Yes, kenapa kalau anemia kita lesu? Kurang oksigen. Yes, sebab kita kurang oksigen. So kita lesu lah kan. Kita kurang oksigen, nutrien tak dapat. So kita nampak lesu lah. So itu anemia bila kita kekurangan sel darah merah. Okay, so baby tu mungkin menghadapi anemia dan kecacatan kekal. Okay, sebab yelah sel darah merah dia tak ada, musnah, lepas tu tuntas ni macam kahwin. Tidak, okay sekarang kita dah ada penyelesaian untuk masalah tu. So satu, kita gantikan darah RH negatif, kita gantikan darah baby tu dengan darah RH negatif. Okay, yang tu saya tak pasti macam mana, tapi nanti saya ni balik. Okay, dan lagi satu, okay, kita boleh atasi masalah ni dengan merawat darah ibu dengan globulin anti-rhesus selepas kehamilan pertama. So maknanya bila lepas kehamilan pertama tu, kita akan cocok ibu ni dengan globulin anti-rhesus. So kita nak elakkan ibu ni dari menghasilkan antibody tadi. Kita nak ibu hasilkan antibody tu, sebab kalau dia hasilkan antibody tu, katakan anak kedua dia mengandung lagi baby yang berrhesus positif, dia akan menyebabkan kemalangan lah kepada anak dia kan. Dia akan menyebabkan kecelakaan pada anak dia. So kita akan cocok dia dengan globulin anti-rhesus ni untuk menghentikan pembentukan antibody tadi. So tak apa, sekarang boleh kahwin, tak apa. Macam minggu lepas kita dah bincangkan, kahwin campur tu bagus. So jangan risau, boleh kahwin. Benda dah maju, kita dah boleh selesaikan masalah. So itu saja tentang faktor rhesus dan kehamilan, tentang kumpulan darah. So now saya ada set soalan. Okay. Okay, kita mulakan dengan okay, ada soalan tak? Sebelum saya mulakan ke seterusnya. Tak ada. Lain? Tanya selagi masih boleh.
Ada tak yang awak rasa curious? Boleh tanya. Cepat, lepas ni saya nak main petik je, saya nak bagi quiz. Tak ada, betul Okay, so kita mulakan dengan Mazrin. Ya cikgu. Yes, panggil satu kawan awak untuk jawab soalan saya. Cepat, pilih je kawan mana. Nurul Hazika. Nurul Hazika. Nurul Hazika ada? Okay, so soalan pertama. Okay, katakanlah kita ada satu sepasang kawan baik. Nama dia Ahmad dengan Ali. Satu hari, Ahmad ni yang mempunyai darah O telah mengalami kemalangan dan kehilangan banyak darah. Lepas tu, kawan baik dia si Ali ni ingin mendermakan darah. Tapi didapati tidak boleh. Kenapa? Sebab Kenapa? Ahmad hanya menerima darah yang berjenis O. Okey, jadi kemungkinan apa Ali tu tadi darah apa? Bukan O. Bukan O. Okey. So dia boleh jadi darah A, darah AB, B. So selain daripada O, Ahmad tak boleh terima. Okey. Now Hazika panggil orang lain. Jangan lari ya, jangan left sebab tak nak ditanya. Fazlina. Mazrina. Ya, Fazlina. cikgu. Okey, Fazlina. Okey, Fazlina. Now, soalan untuk awak. Kalau seorang ibu yang mempunyai resus negatif mengandung anak yang mempunyai resus positif, apakah rawatan yang boleh dilakukan bagi menghalang pembentukan antibody NTD dalam darah ibu? Baru tadi. Globulin anti-rhesus. Globulin anti-rhesus. Yes, okay. So, bila ibu tu mengandung dan melahirkan anak yang pertama yang bertentangan rhesus. So, anak dia rhesus positif, ibu dia rhesus negatif. Jadi, itu bila anak tu lahir, kita akan cocok ibu tu dengan globulin anti-rhesus. Oh, jawapan pun ada depan. Okay. So, Fazlina, panggil lagi seorang. Cepatlah apa tu? Fazlina? Alia. Alia. Okay, Alia muncul. Ya cikgu. Okay, so Alia, soalan untuk awak. Okay, kita ada 3 orang. 3 orang kawan. Seorang berdarah jenis O, seorang berdarah jenis AB, seorang lagi berdarah jenis B. Now, kenapa orang berdarah jenis O dan B boleh menderma darah kepada darah AB? Apa ciri darah AB yang membenarkan ini berlaku? Sebab darah AB ni dia penerima universal. Okay, so kenapa dia penerima universal? Dia ada apa? Dia ada apa dan tiada apa? Dia tak ada sesuatu tu yang penting. Apa? Apa yang dia tak ada? Ada boleh jawab? Tak boleh. Okay, panggil seorang kawan untuk jawabkan. Okay, Aiman dah turun jawabkan untuk awak. Okay, so apa yang darah jenis A, B tak ada ialah antibody. Okay, sebab dia tak ada antibody. So bila darah AB ni, dia tak menghasilkan antibody, kan? So jadi dia boleh terima apa-apa je darah. Sebab dia tak akan bertindak pada apa-apa pun darah yang masuk.
Okay, sebab dia tak ada antibody tu. Siapa-siapa je pun boleh masuk dalam dia. Dia tak akan gaduh lah. Kiranya dia macam terima je. Okey je. Macam masuk lah. Dia tak ada sistem pertahanan yang menyebabkan dia menyerang darah yang nak masuk tadi. Okay. Dalam penerimaan darah, dia penting untuk darah penerima tu tadi, tak ada antibody yang bertentangan. So macam darah AB tadi, kenapa dia boleh menerima? Kenapa dia boleh menerima darah tadi? Sebab dia tak ada antibody tu. So dia tak akan menyerang. Dia okey je. Dia macam masuklah, jemputlah masuk. Okey je. So dia tak ada masalah. Berbanding dengan darah O tadi, dia ada semua antibody. Dia ada kedua-dua antibody. Jadi kalau siapa-siapa je masuk kat dia, sesuka hati masuk, antibody tadi akan serang member tu. Melainkan kawan dia sendiri. Macam macam tu. Lepas tu dia bagilah masuk. Tapi contoh AB. Kau ada antigen A dan antigen B dan aku ada antibody A dan antibody B. Aku akan serang antigen kau tu. Macam tu. So itulah yang berlaku. Macam mana kita nak derma tu. Penting untuk kita sebagai penerima ada antibody tu. Antibody apa yang kita ada tu. Kalau kita ada antibody tu, kita akan menyerang lah kawan kita tadi. Okay. Now tadi siapa? Alia. Okay Alia, panggil lagi seorang. Ain. Ini berganti lelaki lah pula. Lelaki pula Alia. Wafiq. Wafiq. Ya, cikgu. Okay, so soalan untuk awak. Okay, di sebuah hospital, sebuah kemalangan telah berlaku di mana seorang pesakit darah kumpulan A telah secara tidak sengaja menerima darah kumpulan B. Apakah yang akan berlaku? Pengumpalan darah. Okay, kenapa? Sebab A tak boleh terima darah B. Okay, kenapa A tak boleh terima darah B? Tadi berkaitan dengan antigen dan antibody tadi. Pesakit tadi berdarah A. So, kenapa dia tak boleh terima darah B? Sebab dia ada antigen anti-B je. Dia ada antibody anti-B. Yelah dia kumpulan darah A, so dia ada antibody anti-B. So dia tak boleh jumpa dengan darah B. Dan darah B pula ada apa yang menyebabkan antibody tadi akan ngamuk? Apa? Antibody. Darah B tadi ada apa? Kalau darah A tadi, penerima tadi, dia ada antibody anti-B. Pesakit tadi berdarah A. So dia ada antibody anti-B. Jadi apa yang ada dekat darah kumpulan darah B tadi yang menyebabkan antibody tadi boleh bertindak? Antigen B. Yes, dia ada antigen B. Sebab tu dia darah pesakit yang kumpulan darah A tadi, antibody dia akan bertindak terhadap antigen dekat kumpulan darah jenis B. Yeah, okay. Okay, siapa tadi? Waqif. Okay, Waqif panggil lagi seorang. Aiman Hakim. Aiman Hakim. Aiman Hakim ada? Ada tak Aiman Hakim? Ada tak ni kawan awak? Aiman Hakim? Ada. Makan ni. Panggillah kawan lain. Jat, panggil kawan lain pula. Afwan cikgu. Afwan.
Afan ada? Afan! Ada? Okay. Afan boleh buka mic tak? Afan boleh buka mic? Okay. Okay, so soalan untuk awak. Okay, seorang lelaki berresus positif berkahwin dengan seorang perempuan berresus negatif. So anak pertama yang resus positif hidup, tetapi anak kedua yang juga RH positif meninggal dunia. Terangkan mengapa. Mengapa? Sebab antibody NTD dia dah sedia ada dalam badan ibu tu selepas kelahiran bayi pertama. Yes, okay. So, bila ibu tadi dah menghasilkan antibody NTD, so ibu tadi akan antibody ibu tadi akan menyerang anak yang kedua tadi. Kan? So ibu tadi berlakunya pemusnahan sel darah merah terhadap fetus tadi. Okay. So itu je lah untuk hari ini. Okay. So kamu semua ada niat tak nak derma darah? Siapa yang rasa berminat nak derma darah? Siapa tahu syarat untuk derma darah? Berat badan ni kena cukup. Kenapa? Berat badan kena ikut apa dah. Berat badan, okey. Kita ada berat badan minimum. Berat badan minimum untuk derma darah 45 kg. So awak cukup je 45 dah boleh dah derma. Kalau awak tak cukup umur macam sekarang, awak boleh minta kebenaran penjaga. Macam saya kat universiti dulu, saya lepas SPM, saya ambil diploma kan. So saya derma darah, saya punya birthday bulan 12 lambat kan. So saya tak boleh derma tak cukup umur. Tak cukup umur. So saya terpaksa minta kebenaran lecturer sebab jauh dari family kan. So, saya minta kebenaran lecturer. Okay, selain daripada tu, berapa tempoh antara satu pendermaan ke satu pendermaan? Tiga atau 4 apa? Bulan. Yeah, so Afwan dah jawab 3 ke 4 bulan. So betul. Betul. 3 bulan lah. Kira minimum 3 bulan. Okay. So ada juga yang kata, okay, satu lagi syarat ialah awak tak boleh baru kahwin. Awak tak boleh baru-baru kahwin tak boleh. Awak tak boleh baru balik daripada luar negara. Ada certain negara yang kalau awak pergi, awak tak akan dibenarkan untuk berderma untuk tempoh masa tertentu macam tu. Okay, so kalau nanti bila biasanya benda ni ada kat masa universiti nanti, benda tu biasalah pendermaan darah ni akan dilakukan. So silalah, kalau cukup macam perempuan yang selalu perempuan lah ada masalah berat badan. Saya pun masa mula berderma darah, berat saya cukup 45. Nurse tu pun takut. Lepas tu lepas derma darah, eloklah naik berat badan. Tapi tak, sebenarnya tak ada kaitan pun naik berat badan dengan derma darah. So jangan takut, tak ada kaitan. Okay? Okay, so nanti kalau dah ada peluang, pergilah derma darah. Sebab sekarang, lagi-lagi masa COVID ni, tak ramai orang boleh derma darah. Saya pun sendiri dah lama tak derma darah. Sebab bila COVID kan, susah nak keluar, nak cari tempat boleh derma darah. So kalau ada peluang, pergilah derma. Sebab banyak kelebihan dia. Awak boleh dapat, kalau contoh ada beberapa kali bila awak derma, awak boleh dapat perkhidmatan kat hospital percuma. Dapat pahala. Yes, tu paling penting. As a Muslim, kita dapat pahala. Okay? So bolehlah kalau rasa nak pahala lebih lagi, derma organ ke macam tu kan. So, derma lah. Dia banyak kelebihan. Dan kalau saya lupa, saya nak tunjuk kad derma darah tu kat awak, tapi saya lupa bawa. So kalau awak derma, awak akan dapat kelebihan tertentu. Yang macam awak dapat rawatan. Ada kalau macam pakcik tadi kan, dia dah beribu kali menderma, dia boleh dapat sampai tahap first class dekat hospital pun boleh. Dia boleh ditanggung sepenuhnya. So banyak kelebihan bila awak dermakan darah ni. Okay?
So itu sahaja. So kita hari ni belajar pasal apa guys? Kumpulan darah. Kumpulan darah. Okay, so kita ada berapa jenis kumpulan darah? 4. Iaitu? AB, ABO. ABO. Okay. Okay, lepas tu kita ada faktor rhesus. So orang yang berrhesus negatif ada apa dekat atas darah dia? Sel darah merah dia? NTD. Okay. So kalau ibu tu apa? Oh, kalau ibu tu mengandungkan anak berrhesus positif dan dia berrhesus negatif, ibu tu akan menghasilkan antibody anti apa? NTD. Okay. So itulah apa yang kita belajar pada hari ini. Semua faham Ada soalan? Ada soalan lagi? Okay. Yang lain ada soalan tak? Kalau orang tu ada rasa negatif tapi dia terima darah dari rasa positif, apa yang jadi? Kejap. Tak sempat nak baca. Kalau orang tu ada rasa negatif tapi dia terima darah dari rasa yang positif, pasal apa jadi? Tak ada apa. Positif nak masuk ke negatif, dia tak ada masalah. Sebab positif dia dah memang ada NTD tu. Dia nak hasil antibody apa lagi. So tak ada masalah lah. Tak ada apa. Dia bermasalah bila orang positif masuk ke dalam darah negatif. Kan? Betul kan teacher? Dia masalah tu je. Bila ibu berdarah, bila seseorang tu berdarah negatif, dia terima darah. Sebab badan kita akan hasilkan antibody bila benda asing masuk dalam badan kita. Macam awak sesama sebab apa? Sebab ada virus masuk dalam badan awak kan? Bila virus masuk dalam badan awak, badan kita tu nak serang balik. Kita tak naklah biarkan dia bermaharajalela dalam badan kita kan? So kita akan menghasilkan antibody untuk melawan dia. Badan kita yang akan hasilkan antibody tu. Sama lah macam yang tadi. Bila awak positif, awak masuk dalam negatif, awak yang hasilkan antibody, awak yang punca berlaku antibody tu, awak nak hasilkan antibody apa? Tak ada apalah. Atas dia tak ada apa kan? Okay, betul tu. So pasal yang darah ni, awak ingat macam ni je tau. Darah ni ada 2 jenis tau. Macam yang rhesus tu ada 2 jenis. Biasanya kalau banyak kita panggil dominan, kalau sikit kita panggil dia sebagai resesif. Kita jarang jumpa resesif, tapi cuma kita nak kata kalau tak kawan gaduh. Macam mana kita tahu dia gaduh? Dia bergumpal. Dia beraglutинasi. Tadi agglutinate pengaglutinan. Okey, bergumpal. So awak nak cakap macam ni tau. Okey, kalau ini cerita dia dulu, saya buat cerita macam ni tau. Sebab tajuk ni kadang-kadang dia senang tapi dia confuse. Macam jenis darah, kita kata kalau dia tak kawan, dia tak geng, dia akan bergumpal. So kita kata tak serasi. Kenapa kita kata tak serasi boleh menyebabkan kematian? Sebab dia bergumpal. Okey, kalau awak nak ingat, yang ni dulu ada seorang cikgu ajar saya. Antigen tu macam antigen tu kita nak panggil dia sebagai name tag. Kalau antibody tu awak kata itu adalah dia punya missile, macam dia punya apa nak cakap, peluru. So katakanlah, kenapa saya ambil satu contoh kan, kenapa darah AB boleh terima darah daripada semua kumpulan, sebab dia ada name tag antigen A dengan antigen B. So kalau dia ada name tag tu, antigen tu kita kawan. Oh, kau ada A, B. Dekat name tag dia ada antigen A, antigen B. Okay, kita kawan, kita tak gaduh. Okay, so tapi kalau macam O ni dia royalties tau. Saya nak kata ni orang darah O ni adalah orang bangsawan. Dia tak boleh sebarangan darah yang boleh masuk dari dalam dia. Tapi dia boleh bagi kat orang. Kenapa O tu dia tak boleh terima darah daripada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB adalah disebabkan dekat O tu dia tak ada antigen. Dia tak ada name tag AB. So bila dia tak ada antigen AB, O tak boleh terima darah daripada mana kumpulan disebabkan dia tak ada antigen. Tapi O ni saya kata dia macam bangsawan adalah disebabkan dia boleh bagi darah dia tu kepada semua kumpulan lain. Now kemudian katakanlah satu lagi, kenapa O tu dia tak boleh terima darah, tadi saya kata disebabkan dia tak ada antigen A, antigen B. Tapi kalau korang nak bagi juga, maksudnya saya darah B, saya nak juga bagi dekat orang darah O. Apa jadi? Dia bergumpal. Kenapa? Sebab dekat O kan dia royalties kan sembarangan. Dia ada pula antibody. Anti-A, anti-B. So awak ingat antigen kita kawan. Kalau ada antibody, dia yang menyebabkan bergumpal. So pergumpalan adalah disebabkan dia ada antibody tu yang menyebabkan dia bergumpal. So rhesus pun sama macam tu. Rhesus tu kalau anak dia negatif, mak negatif, tak ada masalah. Dia tak ada masalah kalau sama.
Tapi kalau dia berbeza, itu yang menyebabkan dia boleh bergumpal. So boleh faham tak di situ? So ingat, antigen, name tag, kita kawan. Tapi kalau antibody, anti, aku tak suka lah tengok muka dia, aku anti kat dia. Tak suka kan? So dia bergumpal. So itu yang bezakan antara antigen dan juga anti. So kat situ boleh faham tak Darah? Boleh tak? Okay, so awak tengok kat situ ada refleksi. Sebelum korang keluar daripada kelas, korang tengok refleksi. Dan saya tambah sikit pasal rashes tu yang ibu mengandung. Sebab tu kalau lah kat klinik kesihatan, sebenarnya orang pregnant kalau kat klinik kesihatan adalah sangat bagus sebab dia akan ambil darah tu banyak tau. Dia akan check, oh kalau dia ada rashes ke apa ke, dia automatically dia akan bagi satu antibody yang mengelakkan menghasilkan satu ubat yang mengelakkan menghasilkan antibody. So basically kalau ibu tu pregnant for the first time, normally kalau klinik kesihatan dia akan ambil check up yang sangat detail. So basically kita nak mengelakkan daripada berlakunya pengaglutinan darah tu. Okay, so kita dah habis masa. So itu sahaja. So yang buat vote, korang buat vote tu ada poll kat situ? You guys ada poll kat situ? Baru 8 orang yang vote. So hari ni yang faham, alhamdulillah yang faham hari ni adalah 4 yang vote ni faham antara 100 hingga 80%. Maksudnya kat sini kalau kita tengok vote 15 orang kefahaman awak yang Cikgu Aisyah hari ni adalah lebih daripada 50%. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Korang ada kelas lagi kan? So saya cepat lepaskan awak. Okay, bye everybody, bye. Bye. Terima kasih cikgu, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Hello. Sebab memang dah on the dot, dah habis masa. Okay, bye. Bye semua, bye. Bye, terima kasih. Jumpa lain kali. Right, start recording. Cikgu. Sama.